Okey, Tuan Syami sudah berada di talian. Sorry. Waiting for Syami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar Tuan, jelas? Jelas. So boleh kita mula? InsyaAllah. So kita berkati sesi kita insya-Allah dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah saya Encik Ali, editor buku Peris dan bersama kita ini dia. Kita punya tetamu jemputan. Dia bukan dari Puris, tapi dari Komik M. Ini saya ajak lama dah juga kan. Bila saya ajak? Lama kan saya ada WhatsApp ke PM Facebook Facebook. Waktu PKP tu. PKP. Ni ujung-ujung PKP ni. So kita tak tahulah PKP kita ni akan berakhir atau bersambung sebab sehari dua ni tengok kes naik balik ni. Na'udzubillah cakap. Jadi kita doa yang terbaik. Kita jaga semua dan sesi kita pagi ni, ni kita nak berkongsi lah orang cakap dengan komik yang menjadi orang cakap apa panggil fenomenal kot waktu Pesta Buku 2 tahun lepas tuan 2018, betul tak? Betul. 2018 waktu tu kalau ingat dia rentetan mungkin lah orang cakap berbetulan dengan peristiwa Tafiz terbakar betul tak? Kita pakai kebetulan, dia memang kebetulan. So benda ni kita bukan rancang, bukan menangguk dari keruh, bukan. So kita nak dengar sendiri daripada penulis Tuan Syahmi macam mana orang cakap boleh terhasilnya komik yang bagus orang cakap bestseller ni. Dan mungkin untuk permulaan Tuan Syahmi sendiri boleh kenalkanlah diri tu orang cakap introduction kerja apa, duduk mana, asal mana dan macam mana boleh terlibat dengan komik. Sekejap tuan, saya nak hidup aircon sekejap. Okey, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara? Okey, clear. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Nama saya lah bagi yang tak kenal memang saya tak kenal sangat pun. Ahmad Syami Muhammad. Ahmad Syami Muhammad asal daripada Pahang. Memang anak jati Pahang lah. IC06. Kat Pahang sekarang saya kat Bangi. Okey, sambung. Okey, asal daripada Pahang lah dan bekerja pun dekat Pahang. Saya mengajar dekat Tafiz. Ada satu Tafiz. Tapi ni memang dibuat ayah saya punya lah, nak cakap. Dan saya bekerja dekat situ lah sepenuh masa. Malam saya menulis. Okey. Ataupun bila-bila teringat ataupun bila-bila ada idea, waktu menulis lah, biasa lah tu. Kebanyakan penulis pun dia menulis, idea bukan datang waktu dia nak. Idea akan datang waktu yang dia tak jangka kan. Okey, apa lagi pengenalan diri? So kalau ikut apa nama orang Pahang mengajar kat Tafiz, macam mana boleh terlibat terjun dalam bidang penulisan komik ni? Memang cita-cita dia kecil tu apa tuan? Orang cakap sekolah dulu, sekolah mana, sekolah menengah, belajar apa? Okey, baik. Saya mula kenal komik ni seawal usia membaca lah. Okey, saya mula dapat membaca, saya baca surat khabar dulu. Okey, surat khabar dulu. Lepas tu bila jumpa komik, saya pun beralih lah pada komik mula daripada umur 4 tahun, 5 tahun. Komik apa tu kalau ingat? Komik pertama? Saya Doraemon. Saya waktu zaman saya tu baru mula komik Conan. Detektif Conan. Conan jadi, ya betul. Detektif Conan oleh
Kosho Ayama ya. Masa tu terbit bawah Comic House ke apa? Ingat tak? Tak ingat? Dia bawa Comic House. Comic House ke Tora Aman Tora Aman Antara dua lah. betul. Okay. Sebab dia orang je yang translate komik waktu tu. Yes. Kemudian dan ceritanya pasal komik ni, saya dengan adik-beradik waktu tu saya sekolah menengah, saya sekolah rendah, dia sekolah menengah. Waktu tu memang kita orang berkongsi passion yang sama. Passion yang sama dan pernah sampai sekali tu terbeli komik Conan tu, abang saya beli, kakak saya pun beli. Allah. Jilid yang sama. Nak Tuan berapa orang adik-beradik tuan? Saya 5. 5. Tuan nombor 3? Saya bosuh. Okey. Tapi yang buat komik tuan seorang lah. Okey, lepas tu waktu kat sekolah rendah tu dah start melukis. Kemudian ada saya ada seorang kawan dekat sekolah rendah dulu. Saya sekolah rendah dekat sekolah rendah jenis kebahasaan Cina. Okey, boleh cakap Cina lah. Boleh lah sikit-sikit. Oh, padu. Lepas tu waktu sekolah rendah saya ada seorang kawan rapat. Kawan rapat ni dia Cina lah, dia berbangsa Cina. Waktu rehat, kita orang akan pergi dekat library. Dekat library tu dia akan ada satu ruangan store. Dekat ruangan store tu ada satu buku majalah yang dah reject. Dekat majalah tu dia ada sisipan komik dekat situ. Komik dia bahasa Cina lah. Antara komik yang saya ingat Blackjack. Komik Jenaka Q Komik yang- tak? Jenaka Q yang kurus dengan gemuk. Master Q Master Q. Ada? Master Q saya baca kat kedai. Okey. Dia lepas kalau dekat sekolah tu itulah. Lepas tu bila balik sekolah tu saya akan lepas zuhur tu saya akan pergi kat kedai komik lah hari-hari. Berkali-kali lah kena halau semua. Kena halau dengan Itu kedai mamak tu? Bukan, kedai buku. Kedai dia macam kedai stationery. Okey. Sampai besar ni lah. Tapi dulu zaman rancak komik. Sekarang macam dekat situ dah macam Setuju. So, macam tu lah. Tak ada duit tu. So, saya terus sampailah waktu tu saya belum melukis. Sampai tingkatan 2 saya melukis. Walaupun sekarang saya penulis lah. Tapi saya pun jalan dua-dua sekali. Saya menulis pun menulis. Saya berarti melukis pun saya melukis juga. Okey, jadi macam tu lah seiring masa sampai sekolah menengah pun masih dalam minat yang sama. Walaupun sekolah menengah saya masuk ke Ma'had Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah. Tapi minat tu masih dikekalkan lah, masih terus. Sampailah sekarang lah. Macam tu. Jadi dia berteruskan lah. So kalau ikut lepas madrasah habis sekolah tu, orang cakap terus kerja dengan madrasah ke ada sambung, orang cakap yelah biasa orang lepas habis sekolah diploma degree tu macam mana? Lepas sekolah tu sambung apa pula? Saya lepas BSPM saya sambung diploma. Itu kat mana? Diploma saya dekat Kelang, Ma'had Hafiz Kelang. Waktu tu saya minta dengan ayah saya nak masuk bidang graphic design, UiTM. Lepas tu Okey. kemudian bapak saya macam tak setuju. Kemudian saya pun tak ada masalah sangat. Sebab saya pun atas minat je. Kemudian saya pun terus je lah dengan bidang yang bincang-bincang saya teruskan. Tapi dalam masa yang sama, saya akan terus juga dalam bidang lukisan ni. Maksudnya bidang pembelajaran dengan lukisan saya ni tak ada kena-mengena. Belajar bab tahfiz ataupun kiraat. Kemudian minat ataupun hobi terus dalam bidang komik. Memang dia tak putus, dia sama-sama jalan. Dia tak berhenti salah satu. So kalau ikut Sampai yang seriusnya tu bila detik komik tahfiz ni sendiri, orang cakap memang dah dirancang dari dulu ke baru selepas orang cakap habis sekolah ke macam mana terhasilnya tahfiz ni? Titik temu tu dengan Tuan Nabi Salam lah senang cakap. Okey, baik. Dia permulaan dia waktu tu saya sebenarnya tak nampak lagi titik tembung antara dunia tahfiz dengan komik ni. Waktu tu saya belum nampak jalan dia lagi. Waktu tu apa yang saya nampak komik ni adalah lebih kepada sukan, shonen, action. Maksudnya komik yang bola. Waktu tu komik belum dekat Malaysia punya komik dia belum bertambah lagi dia punya bidang. Dia belum meluas lagi lah. Lebih kepada komedi dan sebagainya. Lepas tu saya pun waktu tu ada idea nak buat cerita pasal bola. Walaupun tapi waktu tu kita tak nampak
bagi titik tembung dia. Macam Saya pun Captain Tsubasa. bawa. Ya, betul. Saya baca komik Captain Tsubasa. Oh, best tu. Legend tu komik. Terjemahan mana saya tak tahu. Terjemahan mana saya tak tahu. Dia Itu punya terjemahan dia legend tu tu. macam apa betul. Yes, Tapi yang saya ingat, kalau Captain Tsubasa tu ada yang satu part tu, dia lompat dekat tiang gol, dia back kick. Dia bicycle kick, gol. Itu saya ingat. Itu dia tak boleh pula. Ada kembang. Itu Yang dah teringat macam lah. soccer lah orang cakap. Betul. Ha. Okey. Okey. Lepas tu, saya pun adalah, bila kita dah minat ni, kita naklah melangkah kan untuk buat karya. Saya pun bawa jalan cerita saya tu ke, waktu tu kalau kita pusing balik, saya pesta buku, saya mula daripada 2000, saya akan hadir pesta buku tiap-tiap tahun. Dengan nama minat ni, waktu tu, dari Pahang. dengan nama Dari minat, Pahang pergi BBKL. ya betul. Tak, waktu tu saya kat Kelang. Oh, Jadi okey. saya akan terus. Jadi boleh kata setiap pesta buku tu boleh kata hampir setiap hari saya akan datang. Saya akan Itu duduk start dekat tahun situ. bila tu? Pesta buku tahun bila start? 2000? Saya tak ingat. Pesta Apa buku tak? 2000. STM 2009, 2010. Masih start 2011 macam tu. Okey. Saya pun lebih kurang tu juga. Saya kerja orang cakap galeri ilmu, saya baru start pergi pesta buku. Walaupun saya belajar publishing, tapi saya lambat dah pergi pesta buku. Dah kerja baru saya 2011 lah. Saya baru start pesta buku. Lebih kurang kita lah, sama lah. Saya masuk pesta buku tu, perkara yang saya buat, saya akan pergi dekat semua booth, tegur semua orang. Oh yo. Lepas tu saya akan duduk dekat booth PTS daripada pagi sampai malam. Oh, memang orang cakap cikgu memang dah target untuk komik M lah kot. Waktu tu saya baru kena komik M. Okey. Cuma waktu tu belum target untuk apa-apa. Cuma atas dasar minat je. Kita suka tengok orang tengok buku. Kemudian kita suka bau buku tu. Kita tengok ada artis datang. Walaupun artis tak kenal kita, kita pun buat kenal. Yelah, Buat sibuk je lah. sebagai Lepas pengunjung. tu, tapi memang waktu tu memang setiap tahun macam tu. Sampailah Tuan Wanzu kenal. Saya pun tak tahu macam mana tapi waktu tu memang tegur lah. Tegur Wanzu. Tuan Wanzu kata Wanzu bawa jumpa dengan band. Waktu tu sesi band. Band terus Macam tu jalan. Untuk dia kata kat band, ni awak punya peminat. Sebab band biasanya semua orang follow daripada Gempak kan. Betul. Okay, lepas tu dah jumpa dengan band semua. Tu lah. Lepas tu saya kenal juga dengan Fadli. Antara yang saya kenal awal Fadli Hamdan yang contoh-conteng. Oh, itu best komik tu komik Fadli. Dia yang buat best buku Diari Solat. Tapi saya kenal dia waktu dia buat buku contoh-conteng lagi. Ya betul. Komik tu bagi saya memang antara yang saya paling minat komik M, komik contoh-conteng. Sebab dia punya approach dia tu comel tapi unik. Untuk Malaysia punya unik. Sebab dia pembaharuan. Dia ambil gaya Wim Pikit. Betul. Setuju. Yeah. Itu yang Dia kami buku kalau untuk penting. bersihkan Mi Gallery, kita orang buat dari Geng Syaitan, komik Haji Bat, Setan Kedua Setan Gemuk tu, kita buat macam Pikit punya style juga dari Geng Syaitan. Itu kita orang pun ada tiru basi jugalah. Okey, lepas dah jumpa tu, bila kita Kemudian sampailah tahun 2000. Kemudian berapa lah, kalau ada event Komik M saya akan pergi. Yang Safi dekat Ampang pun saya pergi. Rasanya waktu tu first time saya jumpa Tuan Nazri. Okey. Itu first time saya jumpa Tuan Nazri. Okey, lepas tu waktu tu saya mula kontak dengan dia, saya minta nasihat dia. Kemudian saya bawa. Waktu tu dia agak Tuan Nazri dia buka. Dia ada buat maksudnya dia kritikan terbuka. Saya pun bawa saya berjalan cerita kat dia. Dia pun tanya, dia kata jalan cerita ni klise sangat lah, klise. Biasa kan. Dia dah bola. Semua orang buat pasal bola. Betul. Dan dia pun tanyalah latar belakang semua. Lepas tu dia kata kenapa awak tak buat pasal komik, pasal tapi waktu tu saya tak nampak. Boleh ke? Yelah, tak pernah ada kan? Tak pernah. Dan macam tak ada kena-mengena tau. Saya memang daripada dulu tak nampak titik tembung ni. Tapi Tuan Nazri kata kenapa tak buat? Lepas tu macam tak percaya kan. Lepas tu kita pun mulalah berbincang sikit. Tu dia kata macam ni,
awak cuba buat jalan cerita. Dia pun bincang, kita orang bincang. Mula ada 2 atau 3 jalan cerita. Lepas tu decide jalan cerita untuk buat budak. Saya ada juga nak buat budak IPT. Lepas tu jadi seorang budak. Decide untuk budak. Kemudian seterusnya sampai sekarang set up team. Terus sampai sekarang. So kalau ikut tim tu lah macam mana pemilihan tim tu? Sebab bermula dengan Tuan Nazri, lepas tu tim pelukis, inking semua tu macam mana? Apa ciri-ciri yang korang cari waktu tu? Berkenaan dengan pengurusan tim, Tuan Nazri yang uruskan. Okey. Dalam misi Budak Tahfiz yang satu berapa orang? 5 orang 3. 4. Kalau Tuan Afiq Nazri, 5 betul-betul. 5. Afiq Nazri, Okey. saya, Hamzah dengan Wadak, Imani Max. Oh, Hamzah Ya. Hamzah yang webtoon famous tu kan? Apa nama komik dia? My Deep Secret. Dia lah kan? Betul. Hamzah yang tu. Oh, Imani Max color. Di Coloris. Oh, Imani Max DKB. Okay. Oh, semua top lah nama. Tuan je lah orang time masa tu lah. Orang yang Saya nuk lah. Saya nuk lah. Itu untuk buku 1 lah kot. Tapi buku kedua? Sampai sekarang. Tahfiz 2? Sampai sekarang Anuk. Jangan tu. Yang nombor 2? Untuk buku yang kedua, untuk produksi kita orang bertukar sikit sebab waktu tu kita orang untuk kejar produksi yang cepat. Untuk kita nak mengejar deadline, kejar buku. Kita ramaikan tenaga kerja, dia saja jadi sampai Nazri, Line Art, Hamzah. Oh, masih lagi Hamzah? Dia masih lagi. Story saya lah. Lepas tu colorist 3 orang. 8 lah. Imani Max masih lagi ke bukan? Masih lagi bukan? Kita Masih. tak orang lain. Masih lagi? Masih. Masih lagi 2 orang yang baru. Miras, Oh, waduh. Ain. Ain tu kali dia juga. Yep. Dia pelukis juga. Dia pelukis untuk misi chess tak salah saya. Okey. Itu sudah sebab masa merancang tu sebabkan orang cakap Tuan Nazri yang mencadangkan dan orang cakap terhasil lah misi Budak Tahfiz. So dalam orang cakap korang punya expectation tu masa tu adakah sama macam komik yang lain? Sebab kita tahu budak misi ni dia akan ada universe dia. So misi Budak Tahfiz ni masih dalam universe yang sama ke macam mana? Misi Budak Tahfiz masih dalam universe yang sama. Dia ada crossover watak. Maksudnya setiap misi Budak Tahfiz akan muncul watak daripada watak asal misi. Dia akan ada perkaitan pertalian cerita, tapi misi Budak Tahfiz dia berdiri jalan cerita sendiri. Dia ada crossover, tapi misi Budak Tahfiz dia masih lagi berdiri atas jalan cerita dia sendiri. So korang ada menjagakan benda ni meletup ke memang macam mana bila dapat sambutan yang lain macam orang cakap? Waktu tu kita orang tak expect apa-apa. Kita orang tak expect apa-apa sambutan yang memberangsangkan lah. Cuma waktu tu kita orang cuma fokus pada untuk hasilkan komik tu memang fokus untuk produk tu je dulu. Kita pun tak pasti sebenarnya reaksi yang macam mana. Tapi objektif waktu kita nak buat buku tu adalah 2 target. Yang pertama, pelajar tahfiz sendiri sebagai apresiasi lah, penghargaan kepada orang dalam bidang tahfiz sendiri. Yang kedua, untuk menceritakan tentang tahfiz kepada orang yang belum mengenali. Jadi itu objektif dia. Maksudnya kita nak supaya mungkin lah kalau dulu orang kata ada gap antara orang luar, mungkin dia tak kenal apa yang ada dalam pagar tahfiz. Jadi benda tu mungkin secara tak langsung dia akan merapatkan jurang tu. Betul. Itulah dia punya objektif dia. Walaupun antara objektif yang lain, kita nak supaya membetulkan bacaan Quran tu sebenarnya. Tuan Adli kata kita tak payah fokus terlampau berat. Kita tak perlu fokus pada berat. Kita cuma nak fokus pada supaya trigger orang untuk belajar baca Quran atau membetulkan bacaan dalam sembahyang. Itu yang paling penting. Itu untuk buku 1. Ya. So bila dapat sambutan yang baik, keputusan untuk sambung tu lama tak korang punya perbincangan? Agak lama sebenarnya.
dia sangkut kat saya lah sebab storyboard saya. Yalah, Dia masalahnya adalah dia orang produksi memang sangat laju. Daripada segi coloring, inking, sketching memang laju. Laju gila. Tim tu semua fake tu. Padu tu, geng-geng tu semua. Miras, Imani Mac, Anza tu semua otai tu. Dia orang memang produksi. Dia orang memang produksi. Ya tu. Boleh tak? Kalau saya buka earphone pakai speaker boleh dengar tak kakak? Boleh tapi takut dia bergema. Boleh try lah, boleh try. Jadi kalau pakai ni dia jadi macam ni. Clear sikit. Sebab bateri macam low kot. Sambil charge boleh kot. Try. Sampai saya sambil charge boleh kot. Bateri low. Alamak. Oh, dia punya earphone ada bateri Alamak. Hello, dengar tak? Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Boleh? Dengar? Saya dengar. Okey. Saya okey. Tinggal lagi kita punya viewers bergema tak bergema. Saya dengar okey je lah. Cuba komen. Boleh tak? Cuba komen. Boleh dengar. Komen. Boleh tak? Komen bergema ke tak bergema. Sebab saya memang insyaAllah okey lah. Tak ada apa. Ya. Ini kalau tak ada komen maknanya okey lah kot. Okey. Alhamdulillah. Anak murid tu. So, komen. Cikgu kena cakap kuat sikit ke? Agak slow suara cikgu. Okey, baik. Okey, saya macam mengajar lah sikit. Kena kuat sikit. Okey, baik. Macam mana ni? Konten buku kedua. Apa cabaran dia tu? Okey, dengar Boleh dengar kan? Tengah. Okey, untuk buku yang kedua tu, dia sebenarnya isu dia banyak lah. Saya nampak ada jalan cerita. Sebab nak buat jalan cerita yang kukuh ni memang mengambil masa yang lama. Dia kadang-kadang lagi-lagi bila penulis macam saya ni, dia macam nak perfect. Nak perfect kan? Faham. Nak perfect. Jadi macam kita ambil masa yang lama. Kita belum lagi masuk bertangguhnya. Yelah, dengan tugas hakiki kan orang cakap. Mengajar semua. Betul-betul. Jadi buku yang kedua ni masih dengan objektif yang pertama. Slow Kata slow sikit. Mana Tak apa. Cakap saya dengar okey. Okay. Jadi untuk buku yang kedua, buku yang kedua ni dia lanjutan. Sebab buku yang pertama kita habiskan, ni spoiler ke tak tahulah. Buku yang pertama buku pertama kita habiskan dalam keadaan yang tak tergantung. Okay. Kita cuba dari payah untuk habiskan, bukan cliffhanger. Yelah, sebab mungkin betul tak saya punya tekaan, korang tak expect benda ni sambutan sangat bagus. Betul tak? Betul. Betul. Dia lebih kurang macam tu lah. Maksudnya kita pun memang belum ada apa-apa ekspektasi. Jadi buku yang kedua membawa ekspektasi yang sama. Buku yang kedua ekspektasi dia berbeza. Sebab buku yang Pressure. pertama memang agak pressure. Dan kalau tengok buku terbitan dia adalah setahun sebenarnya. Selang dia kalau Betul. perasan. Betul. 2018 no. Penghasilan 2017. Kalau mak tak ingat dah terbitan pertama terbitan. Tak apa. Lebih kurang lah tu. Untuk buku yang kedua dia selang setahun. Okey. Dia tak jadi tahun ni terbit tahun ni. Sebenarnya banyak pada saya lah sebab macam-macam belajar lagi, lepas tu kerja lagi. Jadi macam itu alasan je lah tu. Biasanya alasan tu. Yelah. Nak seri budaya kan? Faham. Betul. Jadi untuk yang kedua, jalan cerita dia sedikit berbeza, tapi saya lebih tekankan kepada teknikal dalam dunia tahfiz tu. Kalau buku pertama cerita tentang camp ataupun sedikit pengenalan, tapi sekarang buku kedua ni betul-betul berada dalam suasana tahfiz, apa yang ada, Detail sikit lah. memang berdasarkan benda yang real. Dan buku yang kedua adalah setting dia dunia sebenar. Okey. Setting dia adalah dunia sebenar, iaitu tahfiz saya sendirilah. Yelah. Tuan Nazri kata untuk buku yang kedua kita gunakan benda yang lebih dekat dengan realiti. Jadi saya pun memang pakai setting tempat tu adalah gambar tu saya bagi kat pelukis convert. Termasuklah masjid.
Tapi nama tempat semua guna nama sama juga? 90% adalah tempat yang sebenar. Wow. Nice. Kemudian saya ceritakan juga dalam buku yang kedua. Apa dia? Okey. Teruskan. Dalam buku yang kedua saya ceritakan juga pasal dalam tahfiz ni, kalau dalam dunia tahfiz dia ada satu ujian daripada majlis agama, ujian hafazan. Ujian ni dia akan dapat kuatiah. Jadi yang tu pun saya masukkan juga. Okey, nice. Maksudnya So, dia punya orang cakap yang kedua pula macam mana? Bila dah terbit pesta buku tu, sebab korang dah dapat rekod yang bagus buku satu. So, korang pula menjagakan macam mana sambutan buku kedua? Sebab yang pertama tak jangka apa. Tapi dah sebabkan bagus, mesti korang ada letak satu target macam mana untuk buku kedua. Dan adakah target itu macam mana? Sambutan dia lebih baik ke macam mana yang korang tengok dia punya feedback tu? Apa dapatan korang? kalau bagi saya lah secara peribadi, saya sebenarnya tak meletakkan target. Saya tak ada macam nak reach berapa, saya tak tahu sebab yang saya lebih fokus pada konten. Pemasaran saya tak pasti target daripada segi pemasaran semua tu. Tapi kalau macam kita orang penulis ni, kita orang apa yang fokus adalah pada konten tu sendiri. Yang penting kita dah bagi apa yang terbaik. Betul. Yang selebihnya kita serahkan pada marketing, kita serahkan kepada sales, kita serahkan kepada pembaca sendiri. Macam tu. Tapi buku yang kedua sebenarnya dia kalau ikutkan lah, waktu mula-mula tu dia lebih 2 minggu. Sebab dia punya ulang cetak tu lebih cepat. Yalah sebab orang dah tahu buku satu bagus, orang tak sabar tahu buku dua. Kemudian buku dua ni dia memberi pengaruh pada buku yang pertama. Jadi dia jadi macam duo. So dalam menulis buku kedua tu, Tuan dah rancang untuk save sikit untuk buku ketiga ke tak? Buku ketiga, saya rancang dengan Tuan Nazri waktu kita orang pergi ke Sabah untuk promo buku. Wow, Sabah Kita berbincang dalam flight. padu. Cacat. Okey. Tapi waktu tu memang waktu tu macam ambil masa waktu tu. Waktu tu kita orang spend masa lama dekat Sabah tu 2-3 hari. So kita orang pun ada masa free, kita orang discuss kat situ. Sebab kita orang pun susah juga nak jumpa kan, ada urusan masing-masing. Jadi bila jumpa kat situ, kita orang pun bincang terus lah. Macam So apa orang cakap teaser untuk buku ketiga ni? Dah siap ke apa ke? Mesti dia orang yang menanti. buku ketiga belum siap lagi. Belum siap lagi. Masih dalam perjalanan. Itu peringkat mana? Nak kata dipangkat tak, di hujung pun tak. Penulisan apa? Masih penulisan? Ya? Masih lagi dalam penulisan? Ya, punya skrip. dia masih lagi dalam penulisan. Okey, tak start lukis apa lagi lah. Lukis pun dah start, penulisan pun dah start. Dia berjalan sekali. Production TV ya. Tengah syuting apa semua tapi tajam kat TV lagi. Padu. Ya. Okay. Betul. Berapa persen So dah? macam tu lah. Ya? Dah berapa persen dah? Berapa persen Saya tak berani nak bagi persen. Nanti bagi harapan pula. Itu kalau ikut tebal yang sedang dah lukis tu apa yang dalam makluman tuan? Macam mana? Dia kalau ikut buku komik Misi Budak Tahfiz ni, standard dia berapa muka surat? 110. Buku dua pun sama jugalah. 115. So buku ketiga pun sama jugalah. Lebih kurang. Yang dah siap lukis? Berapa Kita muka kena surat? jauh lah. Dah siap lukis. Berapa muka tak ingat lah. Lebih 10 kot? Lebih. Okey lah. Dengan lebih 10 tu okey lah sikit. Jangan dekat bawah 10. Itu gila nak siap. So okey tuan. Gini kita cerita pasal budak tahfiz. Kita cerita pasal budak tahfiz. So selain daripada buku Misi Budak Tahfiz ni, apa projek lain yang tuan and the team lah, tak pun tuan sendiri ada rancang nak buat spin off ke apa ke yang yalah sebab sekarang ni zaman orang cakap zaman universe, lepas tu akan ada macam-macam merchandise apa panggil macam-macam dia punya daripada Misi Budak Tahfiz yang sama juga ke tuan ada idea lain nak hasilkan produk komik lain? Okey. Yang pertama untuk Misi Budak Tahfiz lah. Untuk Misi Budak Tahfiz, kita
kita ada plan untuk boost untuk keluarkan merchandise. Okey. Cuma masih dalam perancangan lah untuk buat merchandise macam t-shirt, pencil case dan sebagainya. Merchandise ni dia orang panggil jajan-jajan lah untuk komik kan. Jajan je lah. Faham. Okey. Untuk perancangan misi budak Tafiz ni, kita belum tahu dia akan berhenti misi Tafiz berapa. Wow. Okey? Okey, itu perancangan lah. Maksudnya, kalau Lagi kerja kat panjang madrasah, lah. lagi Tak tahu keluarga lah kan? kalau ada sampai 30 juzuk ke, tak tahulah. Amin. Amin lah, One mudah-mudahan. piece, One Piece. Macam tu. Kemudian, untuk selain daripada misi budak Tafiz, maksudnya projek peribadi saya sendirilah. Sebab saya, boleh ke peribadi ke ni misi budak Tafiz? Boleh. Benda Kalau macam saya ada projek printing buku puisi lah. Sebab saya pun rajin menulis puisi. Oh, ini lari bidang Saya memang minat puisi. Sebenarnya sebelum masuk bidang komik, saya puisi dulu. Saya penulisan Jepun. Itu nama Cuma apa tak pernah benda tu? terbit lah. Ya? Itu nama lain lah. Ke nama sama? Nama sama je. Oh, sama ke. Ingatkan ada nama Tak pandai lain. bila nama lain. Macam saya kan, nama betul lah Amir. Nama Ya, betul. Syah Hamzah. Tuan nama Tahu. sama lah. Saya baru tak tahu. Tuan Baru tak mana tahu. orang panggil sis lagi tu. Saya ingat kali orang panggil sis. Tak apalah, reda. So, puisi ya? Ya, tapi itu saya publish lah. Maksudnya bukan diterbitkan. So ada plan tak untuk masuk webtoon ke apa? Sebab tengok misi dia ada buat webtoon misi lah. So untuk budak Tafiz ni tuan sendiri ada tak nak buat satu team untuk masukkan konten Tafiz ni dalam webtoon? Ada tak? Setakat ni belum ada lagi. Sebab itu yang saya perasan satu English lah kan. Yang kedua ada colour dan panel macam tu memang kena tukar panel lain lah. Itu Betul, memang teknikal dia banyak lain. komitmen yang bagi saya pun lebih kurang komit fizikal juga tu. Betul, sebab webtoon ni dia punya komitmen dia lebih dahsyat. Dia punya jadual macam mana? Setiap minggu ke setiap bulan ke atas itu? Apa webtoon? Kalau kita Webtoon nak ni- sendiri tu. Alamak, webtoon ni macam mana? Saya rasa setiap minggu. Oh, tak Payment boleh. dia setiap bulan. Itu full time tu. Yang saya pernah dengar lah, webtoon ni dia macam ada webtoon tu, mula-mula dia akan kena cari pembaca dulu. Kemudian bila dia dah dipanggil features kot, saya pun tak berapa detail. Barulah dia akan dibayar. Okay, contoh macam komik apa yang Hanzah tu kan. Kemudian ada juga Betul, setengah betul. tu dia memang disukai oleh editor lah. Dia berdasarkan view lah banyak. Macam webtoon ni dia based on view. Jadi kita punya tuan naik pun berdasarkan view. Bila rendah ada peluang lakon nak kena kick. Agaknya lah. Saya pun tak tahu. Oh, dia ada kick juga Ada sebab Oh. dia dibayar. Okey, faham. Dia dibayar ni So balik pada kalau budak Tafiz 3 tu, Hanzah masih bersama atau dah tukar orang lain? Sebab Hanzah dah busy dengan webtoon. Okey, untuk misi Tafiz 3 Hanzah dah tak bersama sebab dia ada komitmen yang sangat ketat. Yelah tu. Iman Imat? Imani Max tak pasti lagi sebab belum masuk fasa coloris. Belum Yelah. fasa coloris, jadi kita belum tahu macam mana. Target dia tahun depan lah kot. Apa? InsyaAllah. InsyaAllah. Doakan. Allah mana? Untuk apa tadi ya? Saya lupa. Okey, untuk yang pelukis misi Tafiz yang baru, dia masih cuba untuk mengekalkan strok yang hampir sama walaupun tak sama. Memang tak sama lah kan sebab Yelah. pelukis berbeza strok. Tapi masih lagi ada ciri-ciri yang sama. Okey, ciri-ciri masih dikekalkan. Dah Kalau ada buku lah tu, pelukisnya? Ke dirahsiakan? dah ada lah. Pelukisnya dia rahsia. Rahsiakan. Okey. Dia lagi rahsia kerajaan. Itu kena rajin follow orang cakap page IG Budak Tafiz lah. Okey. So balik pada orang cakap misi Budak Tafiz ni sementara nak menunggu kelahiran buku ketiga, apa yang boleh disajikan kepada followers korang ni supaya tak tertunggu lama sangat? Korang ada YouTube ke apa-apa yang boleh dihubungi lah orang cakap IG apa lagi ada? Okey, baik. Media sosial untuk misi Budak Tafiz ni ada dua. Yang pertama page Facebook Misi Budak Tafiz. Yang kedua IG Misi Budak Tafiz. Okay.
Okay, kemudian biasanya dekat situ kita akan update apa-apa info pasal Al-Quran. Biasanya kalau hari Jumaat tu peringatan yang sama lah. Bacalah kafi. Itulah kan. Dan biasanya kalau ada juga komik yang kita upload sama ada berkaitan dengan Misi Budak Tafiz ataupun berkaitan dengan Quran. Kalau tak ada kaitan Misi Budak Tafiz, dia akan berkaitan dengan Quran. Okay, sebab fokus dia utama, matlamat dia adalah untuk mengajak orang pada Quran. Okay, Jadi masih sama lah. So maknanya untuk current project memang fokus utama Budak Tafiz 3 lah. Yang kedua untuk tuan sendiri, buku puisi tu. Komik lain tak ada? Tak ada Belum lagi? Saya belum, sebenarnya idea banyak. Cuma yalah, masa ni Betul. Yes. dia sebab komitmen ni, saya pernah dengar satu pepatah Inggeris. Dia kata, Kongsi. dia punya pepatah tu agak sentap. Dia kata commitment is whether you in or you out. Nothing such as in between. Maksudnya komitmen ni ya atau tak. Dia tak ada antara komitmen separuh-separuh, tak ada. So ayat tu memang sentap lah. Ayat tu ni buat saya teringat yang dalam taklim tu lah. Apa orang cakap, bila nak panggil sahabat ke wali lah, wali. Bila dipilih untuk pilih dunia atau akhirat, dia cakap boleh nak niaga depan masjid. Tapi aku masih lagi suka untuk beramal daripada walaupun niaga depan masjid. Itu level yang lebih kurang yang ni lah. Dia boleh buat pilihan tapi dia fokus dia lagi untuk, itu memang kita tahulah. Level takwa dia tu memang tabiat. Faham. Orang cakap sama ada hitam atau putih, tak ada kelabu lah. Yalah, so komitmen ni macam tu lah. Dia kadang-kadang kita in out juga. Tapi bila separuh-separuh ni dia akan datang banyak kemudaratan. Contoh semua projek kita nak ambil. Bila kita ambil semua projek, lepas tu semua projek tak settle. Yalah tu. Dia mungkin settle tapi ambil masa yang sangat lama. Tapi bila benda tu nak tempoh masa pendek, kita sangkut lah. Betul. Itulah pulang lah jawapan kalau nak jawab pasal Webtoon tadi kot. Nak join Webtoon boleh, tapi semua kerja lain tertangguh lah. Webtoon tu dah seminggu sekali. So betul. tabiatlah pada kawan-kawan yang berjuang kat Webtoon tu. Semoga komik korang komik yang bermanfaat. Orang cakap InsyaAllah Amin. So orang cakap okay, sebab kita pun dah lagi 5 minit lebih kurang. Apa yang boleh diucapkan pada pembaca komik Budak Tafiz, harapan dan apa yang boleh dikongsikan, nasihat ke apa? Bismillah. Ini kira ucapan ni. Ucapan. Jadi katanya ni, okey. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih lah pada semua. Yang pertamanya kepada PTS selaku ayah angkat yang pertama lah. Okey. Seterusnya kepada semua staff, kepada editor, kepada Wanzu, kepada Jimmy, editor Atika, kemudian kepada Tuan Nazri yang banyak buka jalan, kepada semua tim, seterusnya kepada semua sekali yang pernah terlibat dalam menghasilkan Misi Budak Tafiz ni. Sebenarnya apa yang kita sumbangkan untuk komik ni, mudah-mudahan panjang dia tu sampai ke akhirat. Amin. InsyaAllah. Sebab ada pernah dengan satu orang cakap apa, dia kata salah ke bercerita-cerita panjang? Tak salah. Tapi yang salahnya kita tak panjangkan sampai akhirat. Betul ayat tu, betul. Jadi itu saya pernah dengar dari mana dan saya pun tak ingat. Tapi Setuju. okey, kemudian terima kasih jugalah kepada mak ayah saya yang tak berhenti sokong, kepada isteri saya, kepada anak, kepada anak murid, kepada semua sekali lah yang menyokong, kepada semua pembaca yang sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyokong. Yes, betul. Kadang-kadang Tak ada demand, tak ada supply. Ya, tak ada idea. Kita minta idea daripada pembaca. Kita kata ada tak idea? Bukan idea lah. Maksudnya kita kata apa pendapat tentang ini, apa yang nak tahu. Penambahbaikan. Betul. Jadi benda tu banyak sangat membantu pengalaman. Okay? Udin siapa? Udin tu? Ya? Kepada Udin, Ustaz tu komen tu. Banyak sangat Itu komen. anak murid saya tu. Dia dah jadi ustaz juga sekarang. Tak apa. Ni kata-kata tak teruk. Kata insyaAllah kita punya sesi ni ada dekat IGTV. So macam saya pun sebenarnya, yelah kalau nak cakap kita lain penerbit. Tinggal lagi saya punya
prinsip saya mudah. Selagi kita terbit komik yang bagus, komik yang baik-baik ni, saya pegang pada kita jaga kita tu. Macam tuan cakap lah, walaupun orang cakap dia mungkin staff yang jaga store ke apa, tapi kita mengharapkan tak banyak sikit lah. Adalah orang cakap serpihan pahala tu. Mana tahu video ni pula tuan kongsi, ramai pula share apa semua kan. Saya mengharapkan komik Puris pun akan ada komik yang best seller lah, macam komik Budak Tafiz ni. Bagi saya ni inspirasi lah untuk kita orang. Macam yang kalau tuan nampak ni, kita orang ada plan ni. Komik venture, sekuat misi di KV dengan komik Puris, buku Puris. Untuk pesta buku. Tapi itulah orang cakap kita rancang, Allah sebaik-baik perancang. Jadi mana-mana yang kita rasa benda tu bermanfaat, kita kongsi, dan itulah kita jaga kita. Ini pula kita dah dengar kes naik balik ni memang sejujurnya merisaukan. Tapi ialah Allah yang turunkan, Allah yang bagi hapus. So SOP ke apa tu semua tu kita jagalah. Jadi Tuan Syami, terima kasih banyak sudi duduk dalam kereta 40 minit untuk IG live dengan saya, walaupun bateri hampir habis. Dalam kita ni kena Okey. Ini orang cakap kita doa kita. Jadi kita tangguh kita punya sesi, nanti share. Saya bagi link dekat tuan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil